Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid? Semoga semua dalam keadaan sehat dan kita teruskan lagi dengan pelajaran tauhid iaitu yang bertajuk Aqaidul Iman. Sama-sama kita tanda tangan, sama tanda tangan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan limpahkanlah ke atas kami hazanahmu. Wahai Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Baik, pelajaran 2 yang bertajuk Aqaidul Iman terkandungnya 2 kalimah syahadah yang berbunyi asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah pesuruh Allah. Baik, untuk pelajaran kedua ini kita akan menekankan fokus kepada kalimah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Manakala kalimah yang pertama asyhadu an la ilaha illallah, cikgu telah pun jelaskan di dalam tajuk pelajaran pertama iaitu terkandungnya ada sifat uluhiyah ar-rububiyah. Okey. Baik, dalam kalimah syahadah yang kedua ini iaitu Muhammadur Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iaitu 4 sifat wajib bagi Rasul. Yang pertama amanah. Apa makna amanah? Dipercayai. 2. Siddiq. Apa itu siddiq? Iaitu benar. Rasulullah sentiasa bercakap benar. Yang ketiga fatana, iaitu bijaksana. Maknanya Rasulullah ini sentiasa bijak. Yang keempat iaitu tabligh, menyampaikan apa ilmu yang ada pada Rasulullah semua dia akan disampaikan, tidak ada yang disembunyikan. Baik, 4 sifat mustahil bagi Rasul. Yang pertama khianat. Apa itu khianat? Tidak jujur. Maka kalau Rasulullah ini bersifat khianat, tidak jujur, bukanlah makna Rasul. Baik, yang kedua khazab. Apa itu khazab? Dusta. Kalau Rasulullah ini bersifat dusta iaitu sentiasa pembohong, maka dia tidak layaklah untuk menjadi Rasul. Balada, bodoh. Jika Rasul itu bersifat bodoh, maknanya tidak layaklah menjadi seorang Rasul. 4. Kitman, menyembunyikan. Maka Rasulullah jika mempunyai sifat kitman, menyembunyikan, maka tidak layaklah untuk menjadi Rasul. Maka mustahil ini ialah sifat lawan sifat wajib bagi Rasulullah. Dan yang terakhir, sifat harus. Sifat harusnya ada 1. Apakah itu? Rasulullah sama sifatnya seperti dengan manusia biasa. Manusia berkahwin, manusia makan dan minum, manusia ada anak dan seterusnya. Inilah yang dikatakan sifat harus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, seterusnya ada 4 perkara tambahan daripada kalimah Muhammadur Rasulullah. Baik, di atas tadi murid telah pemaklum iaitu berkait dengan terkandungnya dalam kalimah Muhammadur Rasulullah. Tetapi di sini ada 4 lagi tambahan. Apakah antaranya itu? Iaitu yang pertama, beriman kepada Nabi dan Rasul. Beriman kepada semua malaikat. Beriman kepada semua kitab. Beriman kepada hari kiamat. Seterusnya, dengan ringkasnya 50 perkara dalam La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu ialah 41 dalam kalimah La ilaha illallah tambah dengan 9 dalam kalimah Muhammadur Rasulullah. Kalau kita campur jadi 50. Inilah datangnya 41 tambah 9. 50. Baik, 41 kalimah La ilaha illallah itu apakah antaranya? 20 daripada sifat wajib. Okey, sifat wajib murid-murid faham, iaitu kita nyanyikan ujuki dan baqamu khalafatuhu dan seterusnya. Manakala sifat 20 sifat mustahil, baik murid-murid telah pemaklum, bukanlah slide di atas yang cikgu dah terangkan, dan 1 sifat harus Allah. Baik, kita pergi ke sebelah. 9 dalam kandungan Muhammadur Rasulullah iaitu 4 daripadanya sifat wajib Rasulullah SAW, 4 sifat mustahil Rasulullah SAW, dan 1 sifat harus bagi Rasulullah SAW. Di sini cikgu ada berikan paparan iaitu ada 20 sifat wajib bagi Allah Ta'ala. Seperti mana yang terkandung dalam kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang kita pelajari dalam pelajaran yang pertama, iaitu wujud, qidam, baqa, muhalafahutul hawadis,
Ya mu binafsi wahdaniyah, qudrah iradah ilmu hayyun, sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutaqal liman. Baik, kalau murid-murid dapat lagi dilagukan dan dihafaz lebih baik. Seterusnya, dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, iaitu adanya 20 sifat mustahil seperti mana yang dipelajari juga dalam pelajaran 1. Okey, cikgu ulangkan kat sini, iaitu Adam, hudus, fana, mumasalatul hawadis, qiyamu binafsi, ta'addud, ijaz, qaraha, jahil, maut, somam, umyun, bukmun, kanu ajizan, kanuhu muqarihan, kanu jahilan, kanuhu mayitan, kanu usmun, kanu umyun, dan kanu abkam. Okey, murid-murid bolehlah baca dengan maknanya sekali. Adam artinya tiada, hudus artinya baharu, okey, fana artinya berubah-ubah, akan binasa, dan seterusnya lah hingga abkam, bahawa keadaannya Allah itu bisu. Baik, seterusnya. Pelengkap bagi 68 perkara dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Okey, sebanyak-banyak aqaidul yang terkandung dalam dua kalimah syahadah, dia melengkapi lagi ada 68 aqaidul iman, iaitu kandungan daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang pertama, kenyataan daripada 50 aqaidul iman termasuk pada makna kalimah la ilaha illallah. Baik, apakah dia? 14 sifat di dalam istighna'u an kulli ma siwa. Ditambah lagi dengan sifat lawan istighna', iaitu ada 28. 11 daripadanya sifat iftiqaru ilaihi. Ditambah dengan 11 sifat lawan iftiqaru ilaihi, iaitu ada 22. 11 dengan 11 jadi 22. 14 hingga 14, 28. Baik. Seterusnya, ada 4 sifat wajib Rasul dan 4 sifat wajib yang berlawanan. So, ada 8. 8 ditambah dengan 2, 1 sifat harus Rasul dan lawannya 1 sifat harus Rasul. Jadi 10. Dan akhir ditambah ada 4 rukun iman tambah dengan lawan 4 rukun iman. Ada 8. Jadi 28 tambah 22 tambah 10 tambah 8, semuanya ada 68. Slide yang ini cikgu terangkan hanya bilangan. Namun apakah itu 14? Murid-murid dikendaki membuka slide pelajaran 1. Buka kitab istighna. Apakah di antara sifat-sifat istighna? Cikgu dah pun ajar, iaitu sifat wajib Allah Ta'ala bermula daripada wujud, kidam, baqa', muhalafahatu ta'ala al-hawadis, seperti mana dalam slide yang atas cikgu sebutkan tadi. Sehinggalah kaunu mutakalliman. Baik. Dan manakala iftikaru ilaihi, murid-murid bolehlah buka muka surat 5, iaitu di antara sifat wajib Allah Ta'ala wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, kaunu qadiran, kaunu muridan, kaunu aliman, dan kaunu hayat. Baik, ini adalah sifat istighna. Manakala iftikaru, manakala 4 sifat wajib dan sifat mustahil Rasul, cikgu telah pun terangkan tersebut di atas. Baik, moga pelajaran apa yang cikgu terangkan tadi di atas, diharap murid dapatlah faham dan kuasai dengan baik. Sekiranya ada yang tidak begitu faham, bolehlah PM kepada cikgu dan ataupun baca berulang semula melalui rujukan kitab. InsyaAllah moga murid-murid semua akan menguasai pelajaran tauhid ini, iaitu bertajuk Aqaidul Iman dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.